Ya. Bersuluk 40 hari. Dia nak ke apa tu? Dia bertapa. Sebaik saya balik. Ingat kau duduk sekali. Jadi soalan dia bersuluk. Bersuluk ni tujuan dia apa, kita tanya. Kalau dia kata nak ketenangan jiwa, apa duduk sendiri-sendiri ni tak boleh ke? Ada tak tempat kita bersuluk yang sebenar? Bulan Ramadan kita iktikaf. Kemudian lagi, kalau ikut sunnah lah, kalau kata contohnya kita ni, orang tu bersuluk nak dapatkan ketenangan hati, diri duduk, dia nak gapo sebenarnya? Cuba tanya dia. Kita tolong jawab lah. Andai kata mungkin dia jawab nak kepada ketenangan. Lagi nak apa? Nak apa lagi? Tak tahu. Nak tinggikan martabat. Okey. Lagi? Tolong jawab untuk pihak dia. Nah. Nak tengok benda pelik-pelik. Dia panggil siapa ke darjat fana. Nak mengenal diri. Okey. Andai kata ni lah ada poin-poin yang kita kata dia dengan bertapa tadi dia nak. Allah kata dalam Quran. Cuba kita bandingkan ayat Quran. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu ghat'an wa aqwamu qila. Surah Al-Muzammil. Inna apa? Qumil laila illa qalila nisfahu aw minqus minhu qalil. Siapa ayat kan? Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Cuba baca makna dia situ. Ayat ke berapa? Cuba tengok sikit ayat nombor berapa? Surah Al-Muzammil. Juzuk yang ke berapa surah Muzammil? 29. Ayat yang ke 6. Ayat yang ke-6 surah Muzammil. Nombor surah berapa? Berapa? 73. Juzuk 29. Okey, cuba baca terjemahan dia. Siapa nak baca? Ayat 6. Siapa nak baca terjemahan dia? Allah kata inna nashi'atal lailihi ashaddu wat'an. Wat'an makna lebih kuat kesannya terhadap jiwa. Kalau dia nak sucikan jiwa, tak perlu tapa dalam gua. Bertapalah pada waktu terakhir malam. Bangun malam, bertapa dengan Allah. Sebab apa ni? Allah kata antara tapa dengan solat malam, mana lebih kuat kesan pada jiwa? Solat. Kita nak apa sebenarnya? Acik jawab lagi. Kenapa dia nak? Kalau nak kedamaian jiwa, ada dengan Quran, ada dengan solat malam. Kita nak apa lagi? Kalau dia kata nak tapa, nak suruh naik darjat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat darjat orang yang berilmu. Jadi kalau nak naik darjat, bukan kena pergi gua duduk sarang-sarang. Mari dalam majlis ilmu, naiklah darjat kan. Pergi salat berjamaah di masjid, setiap langkah diangkat satu darjat. Jadi nak apa lagi? Dalam Quran dan hadis ada belaka dah. Cuma masalah nak nampak benda pelik tadi. Betul kau nak nampak benda pelik, takut nampak benda pelik dia lagi dulu lagi. Ataupun benda pelik tu dianggap sebagai ujian, nak tengok kekuatan, keberanian dia.
Berani ni bukan dengan benda yang menakutkan. Hati yang berani bukan berdepan dengan rimau dan singa. Hati yang berani adalah hati yang berani memilih kebenaran, meninggalkan kebatilan. Hati yang berani adalah hati yang berani di saat Allah menyeru kepada jihad, contohnya, dia panggil, dia sahut. Memilih kebenaran lebih daripada kebatilan. Yang tu kena ada keberanian lebih lagi daripada beraninya bila dia tengok rimau dan juga singa. Tapi sebenarnya kalau kita kata agama Islam ni cukup dah. Cuma bila manusia tak kembali kepada Allah dan Rasul, dia pilih jalan yang dia sendiri buat, dia rasa itu lebih menyampaikan kepada maksud dia, maka tenggelamlah dia. Bila duduk bertapa 40 hari, salat Jumaat 40 hari tak bersama dengan orang. Salat Jumaat tak tahu berapa kali dia miss. Kemudian dalam gua pula dia gelap nak baca Quran, memang tak baca Quran dah. Saya ingat kalau orang tapa ni tak ada lagi orang hafiz Quran masuk tapa ni. Melainkan dia pergi tapa untuk saya nak murajaah Quran biar siapa ingat. Keluar tu lain cerita. Dia nak bersuluk untuk jaga hafalan dia. Tapi jangan siapa tak pergi salat berjamaah. Jadi kita katakan semua tu ada dalam agama kita. Dia bukan tarekat tu saja. Semua orang, semua bila sebut bab tarekat kan, kebanyakannya ada. Semuanya kebanyakannya ada. Sebab suluk-suluk ni jalan orang yang menganggap dirinya kepada kesucian jiwa. Saya kata macam ni lah, dia ambil istidlal dia mungkin sebab Nabi dulu bersendiri dalam Gua Hira. Istidlal dia mungkin sebab Nabi dulu bersendiri dalam Gua Hira. Baik, sekarang ni kita tanya soalan. Nabi bersendiri dalam Gua Hira ni sebelum diangkat menjadi Rasul ke atau selepas diangkat menjadi Rasul? Selepas diangkat menjadi Rasul ke sebelum diangkat menjadi Rasul? Yang jadi syariat kita ni sebelum menjadi Rasul ke selepas jadi Rasul? Syariat yang Nabi ajar kepada kita selepas jadi Rasul, barulah kita ikut syariat Nabi. Baik, ada tak riwayat yang kata Nabi selepas terima wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, siapa 'allamal insana ma lam ya'lam, dalam Gua Hira tu, selepas Nabi turun tu, ada tak riwayat yang Nabi naik balik untuk sambung lagi suluk dia? Tak ada. Kemudian Nabi lari hijrah ke Madinah. Okey. Siapa ni dalam perang Uhud, berlaku pula perang Uhud, Nabi sembunyi dekat kaki gunung Uhud ada gua. Lah ni pula orang pergi kata gua tu ada bahu Nabi. Dia masuk dalam gua tu, pegang tanah dia tu, genggam 4 hari, wangi ada lekat pada tangan dia. Jadi kata itulah bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar, wow, hebatnya. Dan soalan dia, lepas Nabi hijrah ke Madinah, apakah Nabi menjadikan satu gua sebagai tempat Nabi bersuluk? Tak ada. Kemudian Nabi lepas pembukaan kota Mekah. Mekah dulu Nabi tak boleh tinggal sebab orang kafir berkuasa. Sekarang bila Nabi berkuasa di Mekah, bebas, seluruh Mekah tu orang Islam. Ada tak Nabi naik balik atas Gua Hira untuk bertapa di atas tu? Tak ada. Semua tak ada. Sebab apa? Sebab Nabi dah ada sesuatu yang lebih baik daripada tu. Apa dia? Bermunajat dengan Allah. Itu lebih baik daripada bersuluk. Bersendirian dengan Allah, berkhalwah, salat malam, baca Quran, berzikir, ambil benda-benda yang syar'i, yang betul-betul berasal daripada panduan Quran dan Sunnah. InsyaAllah kita akan sampai ke darjah atau natijah yang lebih lagi yang dia nak capai. Sebab tu kata, yang kita sebut tadi dia kata semua tu lepas dah belajar, akhir sekali tinggalkan semua. Lalu dia kata pandangan ahlul hadis adalah lebih tepat daripada apa yang mereka pegang selama ni. Jadi semua yang kita nak tadi ada dalam Quran dan Sunnah, melainkan kita je tak jumpa. Tak jumpa tu sebab kita tak tahulah. Baik, wallahu a'lam.